menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Pada tajuk utusan Quraisy yang terakhir kepada Abu Talib, tajuk sebelum kematian Abu Talib. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, tajuk ini iaitulah setelah peristiwa pemboikotan terhadap Bani Hashim, pemboikotan ataupun pemulauan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemulauan yang dilakukan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kira sama ada daripada kalangan mereka yang Islam, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenakan satu tindakan yang kejam ataupun tekanan yang sangat hebat, iaitulah pemulauan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang dilakukan pada pemulauan ini iaitulah tidak boleh berjual beli antara mereka dengan Bani Hashim, termasuk juga Bani Al-Talib. Maka ramai daripada kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghadapi tekanan hidup tidak mampu untuk mereka ini meneruskan kehidupan dengan baik, tak mampu untuk membeli sebarang makanan tak dapat masuk kepada mereka, yang menyebabkan ramai yang keguluran, sehingga ada daripada kalangan mereka yang memakan daun-daun kayu kerana terlalu lapar. Jadi tekanan yang sebegini ianya turut terasa di Abu Talib, apatah lagi beliau ini seorang yang sudah tua. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, setelah berakhirnya pemboikotan, dan kita dah bincangkan kisah ini pada kuliah yang lepas, bagaimana di antara sebab berlakunya ataupun sebab berakhirnya pemboikotan itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya perjanjian yang tertulis padanya pemboikotan itu yang ditambal di dalam Kaabah telah dimakan anai-anai, melainkan kalimah Bismillahumma dan juga apa sahaja yang tertulis kalimah Allah, melainkan itu saja tidak dimakan anai-anai. Jadi mereka pun masuk dalam Kaabah, didapati apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka berakhirlah pemboikotan ini. Maka Nabi SAW pun keluar daripada perkampungan Abu Talib. Lalu baginda Nabi SAW meneruskan kerjanya sebagaimana biasa, istiqamahnya Nabi SAW, walaupun tekanan demi tekanan, walaupun berbagai cabaran yang sangat besar dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala ini agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan gerak kerja dakwah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenal berhenti putus asa, walaupun macam-macam yang dilakukan kepada baginda Nabi SAW. Yang ini tuan-tuan dinamakan istiqamah. Kita sebolehnya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikurniakan, dianugerahkan kepada kita istiqamah pada jalan kebaikan. Jadi istiqamah ni tuan-tuan, benda baik yang berterusan dipanggil istiqamah. Kalau solat kan berjemaah selalu hadir di masjid kan, boleh dinamakan istiqamah. Tuan Haji ini istiqamah pergi masjid.
Tuan Haji ni istiqamah baca Quran. Tuan Haji ni istiqamah buat umrah sebagai contoh. Apa-apa yang baik dinamakan istiqamah, tapi benda yang tak baik tak boleh nama istiqamah. Tuan ni dia istiqamah hisab sebagai contoh, yang ni tak boleh dinamakan istiqamah. Benda-benda yang tak baik, istiqamah mencuri tak boleh nama istiqamah. Istiqamah hanya dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam mengerjakan gerak kerja agama Allah Subhanahu wa taala, tak putus asa, tuan-tuan. Ini sebenarnya tauladan buat kita semua agar kita diberikan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Fastaqim kama umirt. Tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, Nabi SAW keluar sahaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi berusaha seperti sedia kala. Nabi SAW meneruskan gerak kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang musyrikin Quraisy, mereka seperti biasa menekan orang-orang Islam dan menghalang orang-orang Islam daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abu Talib tidak pernah jemu melindungi anak saudaranya, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya beliau telah semakin tua dan melampaui usia 80 tahun. 80 tahun usianya, dah semakin meningkat usia, dah semakin tua. Apatah lagi tekanan, penderitaan, peristiwa-peristiwa besar yang bertubi-tubi berlaku kepada beliau semenjak di penghujung usianya. Antara yang dahsyat iaitulah pemulauan yang dikenakan, terutamanya peristiwa pengepungan kampung mereka, iaitulah keluarga Bani Hashim, yang telah menyebabkan tubuh badan Abu Talib ini semakin lemah dan kekuatannya semakin hilang. Dan dia tidak keluar daripada kampungnya kecuali pada bulan-bulan tertentu. Dalam pada itu, dia diserang penyakit yang semakin berat. Dan ketika itulah orang-orang musyrikin merasa risau, nama mereka akan tercemar di kalangan orang-orang Arab jika mereka mengambil tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kematian Abu Talib. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, mereka fikir kalaulah mereka mengambil tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kematian Abu Talib, nama mereka akan tercemar. Bolehlah bapa saudara Nabi dah tak ada, baru Ghani mereka mengambil tindakan. Mereka ni orang-orang musuh Islam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikir juga, mereka risau juga tentang perkara tersebut, takut nama mereka tercemar. Ada keegoan dalam hati dan sanubari mereka. Takut orang akan kata, bolehlah haji dia dah tak ada, bolehlah lakukan sesuatu apabila Abu Talib dah tak ada. Jadi akhirnya mereka pun berusaha sekali lagi bertemu dengan Abu Talib, berunding tentang Nabi SAW. Dan ini adalah rundingan yang terakhir sebelum kematian Abu Talib. Lepas ni tajuk kematian Abu Talib. Ni last. Kalau sebelum ni banyak kali macam-macam yang mereka usahakan, berbagai-bagai yang mereka laksanakan. Antaranya kita pernah bincangkan ugutan yang keras kepada Abu Talib, tak jalan. Ugutan di maknanya sampai satu tahap, ugutan yang dikenakan kepada Abu Talib ini maknanya sama ada terkorban salah satu daripada dua pihak. Maknanya mereka ugut sampai tahap macam itu sekali.
Sehingga kan Nabi SAW panggil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah ada pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dipanggil, melainkan pada pertemuan. Biasanya Abu Talib akan senantiasa sahaja menyembelahi Nabi, akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana terlalu keras ugutan yang dikenakan kepada Abu Talib sampai dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meneruskan gerak kerja dakwah agama Allah SWT. Mereka juga jumpa Abu Talib bawa seorang lelaki yang bernama Ammar bin Al-Walid bin Al-Mughirah untuk dibuat pertukaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu pun gagal. Semua gagal. Termasuk pada pertemuan ini mereka jumpa sekali lagi Abu Talib, buat pertemuan yang kira-kira last. Abu Talib dalam keadaan sakit, tapi pertemuan ini mereka adakan special sikit. Mereka cuba berunding dengan cara baik. Kalau mungkin sebelum daripada itu pertemuan banyak kepada ugutan, banyak kepada amaran, tapi pertemuan yang terakhir ini mereka agak berlembut dengan Abu Talib. Mereka berunding tentang Nabi SAW di hadapan Abu Talib, dan mereka sanggup memberikan sebahagian perkara yang sebelum itu mereka tidak sanggup memberikannya. Ada tawaran, sebelum ini amaran, sebelum ini ugutan, tapi kali ini tawaran yang spesial. Tak pernah mereka memberikan tawaran itu yang sebelum-sebelumnya mereka tak pernah bagi, tapi kali ini mereka berfikir mereka nak berikan tawaran tersebut kepada Abu Talib dan juga kepada Nabi SAW, asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan gerak kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka pun menghantar utusan untuk bertemu dengan Abu Talib. Ibnu Ishaq dan selainnya berkata, apabila Abu Talib mulai mengadu sakit dan berita tentangnya sampai kepada orang-orang Quraisy, maka berkatalah orang-orang Quraisy kepada sesama mereka, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam. Perihal Muhammad itu telah tersebar di kalangan kabilah-kabilah Quraisy semuanya. Oleh itu, marilah kita berjumpa Abu Talib supaya dia menyerahkan anak saudaranya kepada kita. Demi Allah, kita tidak selamat jika mereka terlepas daripada kita. Dalam lafaz yang lain, kita bimbang kalau orang tua itu mati lalu terjadi sesuatu kepadanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tercemarlah nama baik kita di kalangan orang-orang Arab, kerana nanti orang akan mengatakan mereka biarkan dia sehingga bapa saudaranya mati. Kemudian baru mereka berani mengambil tindakan terhadapnya. Ini bicara mereka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Bimbang kalau nama mereka tercemar, berani mengambil tindakan setelah ketiadaan Abu Talib. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Abu Talib dan berbicara dengan Abu Talib. Nadanya berbeza daripada sebelumnya. Mereka yang pergi itu ialah orang-orang kenamaan daripada kalangan kaumnya. Yang datang ni pun bukan canak-canak pimpinan Quraisy. Antaranya iaitulah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah. Utbah bin Rabi'ah sebenarnya dalam peristiwa sebelum ni pun dia pernah membuat tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga pernah menawarkan tawaran harta, tawaran kuasa, tawaran-tawaran
yang besar, tawaran yang berbentuk keduniaan pernah ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaibah bin Rabi'ah hadirin, kedua-dua mereka ni tuan-tuan mati di dalam peperangan Badar. Sebelum terjadinya peperangan Badar tu ada satu lawan satu, one by one. Jadi ada orang musyrikin, orang Quraisy yang hantar Utbah, Syaibah bin Rabi'ah di antara orang, termasuk dengan anak kepada Utbah, Al-Walid bin Utbah kalau tak silap namanya. Dia dihantar pada pertemuan ini, dia hadir di dalam pertemuan ini. Begitu juga dengan Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dituan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu yang menyakiti Sayyidina Bilal, dan juga Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb dia pemimpin Quraisy yang dalam peristiwa peperangan Badar, kerana rombongan dagang yang diketuai oleh beliau lah yang akhirnya terjadinya peperangan Badar. Kemudiannya dalam peristiwa Fatih Makkah, Abu Sufyan memeluk agama Islam. Tapi pada saat ketika ini beliau sangat bermusuh besar antara musuh besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 orang lah yang disebutkan dalam riwayat, dan ada beberapa orang lelaki lagi, lelaki yang terhormat daripada kalangan mereka. Semuanya seramai kira-kira 25 orang yang disebut namanya 4 orang: Abu Jahal bin Hisham, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan juga Abu Sufyan bin Harb. 4 orang yang disebut namanya, tapi sebenarnya adalah 25 orang. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Talib, kedudukan engkau di kalangan kami seperti yang engkau tahu. Maknanya sangat dimuliakan, pimpinan, pemimpin Quraisy. Sedangkan sekarang engkau sedang sakit. Kami bimbangkan engkau, dan engkau sendiri tahu persoalan antara kami dengan anak saudara, isu yang selalu dibangkitkan. Maknanya Abu Talib tahu dah apa yang mereka nak sampaikan. Oleh itu, tinggalkanlah dia, ambillah apa-apa daripada kami untuknya, dan ambillah apa-apa daripadanya untuk kami, agar dia berhenti mengancam kami dan kami juga berhenti mengancamnya. Biarlah kami dengan agama kami, dan kami biarkan dia dengan agama. Ini di antara tawaran yang mereka berikan kepada Abu Talib. Lalu Abu Talib pun memutuskan orang untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hadir. Nabi sallallahu pun datang. Kemudiannya Abu Talib pun berkata di hadapan mereka ni, ada orang Quraisy yang 25 orang tadi. Cakap dulu dengan Abu Talib, diberikan beberapa tawaran. Maka Abu Talib pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talib pun berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudara, mereka ini adalah bangsawan kaum, sedang berkumpul demi kerana mereka hendak memberikan engkau dan mengharap dapat mengambil sesuatu daripada. Kemudian diberitahunya apa yang mereka cakapkan kepadanya. Mereka telah menawarkan kepadanya agar mana-mana pihak tidak masuk campur dengan pihak yang satu lagi. Jadi tawaran pun dikemukakan, tuan-tuan. Kalau mungkin sebelum itu banyak kepada ancaman
banyak kepada kebutuhan. Bahkan mereka tak benarkan Nabi SAW berdakwah secara bebas. Tapi kali ini agak ringan sikit. Mereka hanya minta Nabi SAW jangan kacau agama mereka, jangan. Nak teruskan. Dan agama nak sebar, nak amalkan agama Islam, amalkan. Tapi jangan kacau agama mereka. Tawaran yang tak pernah diberikan kepada Rasulullah SAW sebelumnya. Pada kiraan mereka, ianya adalah tawaran yang terbaik, sehingga diberikan tawaran itu kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ara'aitum in a'taitukum kalimatan takallamtum biha malaktum biha al-'arab." Nabi SAW sebut, apa pandangan kamu jika aku berikan kepadamu satu kalimah untuk kamu ucapkan? Apabila kamu ucapkan kalimah itu, kamu akan menguasai semua orang Arab. Wadanat lakum bihal ajam, dan orang-orang ajam akan membayar jizyah kepada kamu. Tawaran Nabi SAW kepada mereka. Padahal pemimpin-pemimpin Quraisy ini datang bertemu dengan Abu Talib, nak jumpa Nabi SAW, nak menawarkan tawaran yang hebat kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba datangnya mereka bertemu dengan Nabi SAW pula bagi tawaran kepada mereka. Asalnya mereka yang nak tawarkan, tiba-tiba mereka pula dapat tawaran pula lebih hebat, tawaran pula lebih dahsyat, jenis yang gila kuasa, jenis yang memang memandang dunia. Kalau Nabi SAW memang tak pandang dunia, buat kerja dakwah bukan kerana dunia, tapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa oleh baginda Rasulullah SAW. Dapat tawaran, Nabi SAW langsung tidak berminat ataupun tidak terkesan dengan tawaran-tawaran yang diberikan. Bahkan Rasulullah SAW pula berikan tawaran kepada mereka. Nabi SAW sebut, apa pandangan kamu jika aku berikan kepada kamu satu kalimah, kamu ucapkan satu kalimah yang bila mana kamu ucapkan satu kalimah itu, orang Arab akan tunduk kepada kamu, dan orang Ajam juga akan tunduk kepada kamu. Jadi berpuasa dengan cara macam sebutkan satu kalimah. Subhanallah, siapa tak tertarik dengan tawaran yang seperti itu. Dalam lafaz yang lain mengatakan bahawasanya baginda SAW bagi tahu kepada Abu Talib, saya mahukan mereka mengucapkan satu kalimah yang apabila mereka ucapkan, maka semua orang Arab akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang Ajam pula akan membayar jizyah kepada mereka. Dalam lafaz yang lain lagi, Nabi SAW bersabda, wahai bapa saudaraku, tidakkah engkau mahu mengajak mereka kepada apa yang lebih baik untuk mereka? Jawab Abu Talib, mengajak mereka kepada apa? Jawab Nabi SAW, ajaklah mereka supaya mengucapkan satu kalimah. Dia akan menyebabkan semua orang Arab tunduk kepada mereka, dan mereka akan memerintah orang-orang Ajam. Dalam lafaz yang lain, riwayat Abu Ishaq pula menyebutkan, satu kalimah yang kamu berikan berarti kamu akan menguasai semua orang Arab, dan semua orang Ajam akan tunduk kepada kamu. Ini ada berbagai-bagai lafaz, empat lafaz, tapi lebih kurang sama makna. Iaitulah tawaran Nabi SAW kepada mereka. Seandainya mereka menyebutkan satu kalimah, maka mereka akan berkuasa, akan menguasai orang Arab, dan orang Ajam akan tunduk kepada mereka. Tuan-tuan muslimin, para jemaah
yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan? 25 orang tadi yang datang, tujuan asalnya mereka yang nak bagi tawaran, tiba-tiba mereka dapat tawaran. Nabi SAW sedikit pun tidak terkesan dengan tawaran-tawaran yang mereka berikan, apatah lagi tawaran yang berbentuk keduniaan. Memang buat kerja dakwah bukan kerana dunia. Ini Rasulullah SAW. Buat kerja dakwah bukannya kerana kuasa. Buat kerja dakwah bukannya kerana harta. Kalau sebab harta kaya lama dah. Kalau lah kerana kuasa, dah lama berkuasa dah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kerana itu. Nabi SAW melihat dunia ni tak lebih kurang, lebih ringan daripada sayap yang nak dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di hari akhirat kelak. Nyawa yang benar iman. Ini adalah tauladan kepada semua para pendakwah. Subhanallah, tuan-tuan, memang mulianya kerja dakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiba-tiba mereka yang menawarkan, mereka pula dapat tawaran. Tawaran ini pula keduniaan. Pula termudahnya. Macam mana sebut satu kalimah, satu kalimah. Sehingga kan mereka bila mendengar tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua terdiam. Terdiam kebingungan. Maknanya mula fikir, menarik juga kan? Sebut satu kalimah dapat berkuasa terhadap orang Arab dan juga orang Azam. Mereka semua terdiam, kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menolak satu kalimah yang sangat bermanfaat begitu sekali. Apatah lagi, ianya ditawarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah lihat masalah, tak pernah bohong, tak pernah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup Nabi, mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang sesuatu yang benar, tak pernah bohong baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya dia itu seorang yang sangat dipercayai. Itu yang digelar Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Satu gelaran yang tak pernah diberikan kepada mana-mana lelaki Quraisy melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pula itu tawaran dengan cuma menyebutkan satu kalimah. Mereka tak tahu nak tolak macam mana tawaran. Kemudian Abu Jahal pun berkata, bersuara pula Abu Jahal. Jadi akhirnya kan, bila suara Abu Jahal ni menggambarkan mereka dah tewas dah. Padahal mereka yang nak bagi tawaran, lalu mereka pula kan, seperti tertarik dengan tawaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pun tanya, apakah kalimah itu? Tanya Abu Jahal, apa kalimah itu? Tanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi bapamu kami sanggup memberikan kepadamu 10 kali ganda seumpamanya. Memang jenis dia pula jenis gila kuasa. Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia dalam usaha untuk mengambil alih kuasa yang berada pada Abu Talib. Itu di antara usaha di bila Abu Talib meninggal dunia itu, dia lah jadi pemimpin dalam peperangan Badar. Dia lah ketua kepada orang Quraisy pada saat ketika itu. Ramai yang terpaksa turut serta dalam peperangan Badar dia kerana paksaan daripada Abu Jahal. Abu Jahal punya pasal. Ramai yang tak nak turut serta, ramai yang nak minta patah balik, tapi Abu Jahal punya pasal. Memang jenis gila puasa. Dia tanya apakah kalimah? 10 kali ganda daripadanya kami sanggup sebut. Kata Abu Jahal. Nampak sangat dia tertarik dengan tawaran
yang diberikan Nabi SAW. Jawab baginda Rasul SAW. Nabi SAW sebut, taqulu, kamu sebutkan kalimah la ilaha illallah. Sebut tu, la ilaha illallah. Wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Kamu sebut kalimah la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tinggalkanlah sembahan yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sememangnya sesuatu kebenaran. Dia bukan gurauan, bukan pembohongan, bahkan benar. Benar apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimah la ilaha illallah. Jadi kita sememangnya telah menyaksikan kebenaran apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam ni dia berkuasa satu ketika dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimah la ilaha illallah. Daripada hijrah Nabi SAW, kalau kita tengok dalam sejarah sirah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kemudian tahun yang kedua terjadinya peperangan Badar Al-Kubra. Kemenangan demi kemenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang Islam. Jadi kalau dalam peperangan Badar 313 lawan dengan 1000 orang. Kemudian yang peperangan Uhud ni 700 lawan dengan 3000 orang. Yang round pertama menang. Round pertama tu menang. Round kedua ada pelajaran dia. Round kedua ada yang kata kalah, ramainya yang kita tahu dalam kisahnya kalah. Tapi bukan kalah hakiki. Dia ada kemenangan yang hakiki itu ada cara dia. Baik. Kemudiannya dalam peperangan Ahzab, tuan-tuan, peperangan Ahzab, tentera Islam cuma seramai 3000 orang, lawan pula dengan 10,000 orang. Subhanallah. Dan kemudiannya ada peperangan-peperangan yang selanjutnya yang antara yang dahsyatnya, iaitulah peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ni Nabi SAW tak turut serta. Tapi hebatnya peperangan ni, tuan-tuan, kerana dia setitis darah daripada kalangan sahabat. Ada seorang sahabat yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan sebagai utusan Rasul SAW, dibunuh kat sana, ditangkap oleh seorang gubernur di bumi Syam, kemudian dia dibunuh. Di peristiwa ni peristiwa yang hebat atau dahsyat, kerana setitis darah sahabat ni. Di zaman sekarang ni tak tahulah berapa ramai orang Islam terbunuh, tapi tak terbela darah mereka, tak terbela nasib mereka. Yang ini satu darah orang Islam terbunuh, Nabi SAW hantar utusan bagi pengajaran, sebagai pengajaran, tuan-tuan, kepada siapa? Kerajaan Rom pada saat ketika itu. Nabi SAW hantar seramai 3000 bala tentera. Tujuannya bagi pengajaran. Tiba-tiba bila tiba sahaja di sana, rupa-rupanya kerajaan Rom ataupun Hercules yang merupakan ketua pada saat ketika itu telah menyediakan seramai 100,000 orang bala tentera. Punya dahsyat. Ditambah lagi dengan 100,000 lagi, 200,000 orang. 200,000, 3,000 lawan dengan 200,000. Ini luar biasa, tuan-tuan. Seorang demi seorang syahid. Bermula dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, syahid. Kemudiannya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, syahid. Kemudiannya
Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu syahid. Tuan-tuan kalau pergi ke bumi Mu'tah di Jordan hari ini, kan akan dapat menziarahi makam 3 orang sahabat yang hebat yang mulia ni, kan, yang dimakamkan di Mu'tah. Dan terjadinya peristiwa itu di Mu'tah, peperangan Mu'tah. Dan kemudian dia diambil alih. Kan Nabi SAW sendiri sebutkan, kan, Saifun min suyufillah, pedang daripada pedang-pedang Allah. Itulah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Khalid bin Walid dengan strateginya, strategi peperangan sebagainya, akhirnya dapat mengundurkan orang-orang Islam, tapi orang berontak kejam. Itu kejayaan yang besar. Tapi selepas daripada itu, tuan-tuan, akhirnya tumbang juga kerajaan dengan izin Allah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sejarahnya dah ada. Dan benarnya apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalimah la ilaha illallah. Dan banyak lagi, tuan-tuan, apa yang mustahil di akal kita tapi ianya tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mereka ni mendengarkan itu, sebut kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka memandang remeh. Mereka memandangkan ianya adalah suatu seperti yang sia-sia, tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya benar apa yang disampaikan Nabi. Lantas mereka tepuk tangan. Dia kata, wahai Muhammad, apakah kamu hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan sahaja? Sebutkan, adakah engkau hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu jadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya urusan kamu ini sangat menghayratkan. Kemudian sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, demi Allah, lelaki ini tidak akan memberi apa-apa kepada kamu seperti yang kamu mahu. Ayolah kita beredar dan teruskanlah kekal dengan agama nenek moyang kamu, sehingga Allah menjatuhkan keputusan antara kita dan dia. Kemudian mereka pun beredar. Tentang mereka ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. صدق الله العظيم. Surah Shad ayat 1 sampai ayat 7. Firman Allah SWT, Shad. Itu cara baca dia lah, tuan-tuan. 6 harakat. Shad. Ada kalau kubra ujung. Dia nampak huruf tu Shad saja bacaannya. Shad wal Qur'ani dzikr wal Qur'ani dzikr. Zal ujung lidah. Sebab apa saya sebut ni, tuan-tuan? Sebab ramai yang baca, dia bacanya mana? Wal Qur'ani dzikr, macam huruf zai, dzikr. Sebenarnya di ujung lidah, dzikr, yang mempunyai, dan Al-Quran yang mempunyai al-dzikr, yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Itu maksudnya. Ada baca zizik, itu salah. Ramai bila ayat ni macam-macam bunyi ada. Zizik, yang bentuknya zik, alif lam, zal itu pula dia bertasydid. Wal Qur'ani zik, Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Orang-orang yang mengingkari kerasulan wahai Muhammad SAW tidak berdasarkan kebenaran. Bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran. Tidakkah mereka menyadari berapa banyak umat-umat yang ingkar yang terdahulu dari mereka kami binasakan, lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri daripada azab. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa heran bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi amaran daripada kalangan mereka sendiri, dan mereka yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta. Patutkah ia menafikan Tuhan-Tuhan yang berbilang itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua daripada kalangan mereka memberi perangsang dengan berkata, jalan terus menurut cara penyembahan datuk nenek kamu, dan tetap tekunlah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar tentang soal mengesahkan Tuhan itu dalam agama yang terakhir. Perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Surah Sad ayat 1 hingga 7. Dan ada pernah ditanya kepada Nabi SAW berkenaan tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan yang banyak ada jadi satu? Maka Tuhan Allah SWT turunkan ayat, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah Taala menyebutkan tanda-tanda keesaan Dia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Semua tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita bicarakan ianya memberikan manfaat kepada kita semua, menambahkan iman kita, mudah-mudahan menyuburkan rasa cinta dan kasih kita kepada Nabi SAW. Segala yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamu